Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bima wasi'at rahmatullah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqadan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'allimna wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama-namanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah pun diizinkan kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam bulan Ramadan. Satu bulan yang penuh dengan keberkatan, satu bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan yang kita boleh katakan sebagai satu hadiah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih segala bentuk kurnia-kurnia yang disediakan dan hendak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sesi pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah kita akan mengambil sedikit beberapa perkara yang berkaitan dengan berbuka puasa dan juga sahur. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, Nabi SAW ada meriwayatkan suatu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, bersabda Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah." Riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, sewaktu dia berbuka puasa, dan yang kedua, sewaktu dia bertemu dengan Tuhannya nanti. Jadi tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah, apabila kita bicara tentang puasa, mesti ada berbuka. Namun, adakah berbuka itu semata-mata berbuka, atau di sana ada beberapa perkara yang perlu kita sama-sama berikan perhatian? Saya contoh tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah, macam dalam isu makan, umpamanya makan, minum. Ada orang memandang makan dan minum sebagai sesuatu yang hanya untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Ada orang tidak, dia memandang makan dan minum sebagai sesuatu yang hanya menyedapkan kepada tekak dan perut dia saja. Tapi ada orang yang memandang makan dan minum adalah sebagai satu keperluan kepada tubuhnya untuk dia meneruskan ibadah kepada Allah. Sebab itu ada orang yang waktu dia makan dan minum, dia tak kira dia pakai tangan kiri ke, dia sambil berjalan ke, sambil berlari ke, dia tak kira. Yang penting tekak aku yang kering ni perlu dibasahkan, perut aku yang lapar ni perlu diisi. Ada orang gitu. Tetapi tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, Islam bukanlah begitu. Islam suatu agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan secara khususnya oleh Sayyidina Rasulullah SAW, meletakkan bahawa setiap perkara yang kita lakukan itu merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbalik kepada isu puasa, puasa merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Maka apabila kita berbuka puasa, sebab berbuka puasa juga merupakan satu ibadah.
maka tidak boleh tidak, dia mesti ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Ya benar, Nabi SAW sebut, bagi orang yang berpuasa ni ada dua benda yang menggembirakan dia. Ada dua yang kita rasa seronok. Waktu berbuka dengan waktu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau lapar dihidangkan makanan, tuan-tuan, sedap pula tu, ya memang seronoklah. Dan memang benarlah kata Nabi SAW. Mana-mana orang secara fitrahnya apabila dihidangkan makanan yang sedap, mesti dia gembira. Dan ini memang membenarkan akan kata-kata Nabi SAW. Dan sebagaimana kita gembira waktu kita berbuka puasa, ada satu lagi hadiah yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Sewaktu kita berbuka puasa, nanti kita akan ada satu bahagian lagi nanti di negeri akhirat. Sewaktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita akan dapat apa yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi SAW, yang membawakan kepada kita hadis kursi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa setiap amalan anak Adam itu ada pahalanya, illa siyam, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kerana puasa itu bagi aku, akulah yang akan memberi balasan. Berapa banyak dan berapa besar ganjaran yang aku akan berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan sebagai penyempurnaan kepada puasa kita, sidang penuntun yang dirahmati Allah, ada satu perkara yang kita kena ambil berat. Apa dia? Iaitu di saat kita berbuka puasa. Dalam pada kita seronok nak berbuka puasa, ada beberapa perkara yang kita kena ambil berat. Supaya apa? Supaya puasa yang kita lakukan daripada siang fajar sampailah kepada terbenam matahari, itu semuanya kemuncaknya akan ditunjukkan ataupun kita raih sewaktu kita berbuka puasa. Jadi di antara adab-adab berbuka puasa, sidang jemaah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, la tazalu ummati fi khairin ma ajjalu fitrah. Sentiasalah umat aku itu berada dalam keadaan kebaikan selagi mana mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Ya, kita katakan adab yang pertama waktu kita nak berbuka puasa ialah kita menyegerakan berbuka puasa. Jadi yang dimaksudkan menyegerakan berbuka puasa ni macam mana? Kita lihat pula kepada suatu hadis riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bila mana ditanyakan kepada beliau, diberitahukan kepada beliau ada dua orang sahabat yang mana mereka ni tak nampak mereka ni tak bersungguh dalam nak meraih redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua sahabat ni bagus, ni tabi'in tanya. Cuma dia kata seorang berbuka puasa kemudian sembahyang maghrib. Seorang lagi sembahyang maghrib dulu, dah siap sembahyang baru berbuka puasa. Maka dia tanyakan, di antara dua orang ni mana yang lebih baik? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa dia yang berbuka dulu baru sembahyang? Kata tabi'in itu, iaitu Sayyidina Abdullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka itulah yang dikatakan sebagai orang yang lebih baik sewaktu berbuka. Jadi yang dikatakan menyegerakan berbuka itu, dan memang kita buat alhamdulillah pada hari ini, iaitu kita akan berbuka dulu, kemudian baru kita solat maghrib. Alhamdulillah. Cumanya tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah, sebagai adab yang keduanya, selain daripada kita menyegerakan berbuka puasa, takkanlah kita sekadar nak buka puasa. Kita ambil lah beberapa perkara yang lain. Apa dia? Lepas berbuka puasa, kita menunaikan sembahyang fardu maghrib dengan kadar yang segera. Sebab setengah kita tuan-tuan, ialah al-maklumlah makanannya banyak. Lepas buka puasa makan, lepas makan, akhirnya kalau dalam maghrib umpama pukul 7.10, nanti pukul 8, isyak 8.20, pukul 8 malam baru sembahyang maghrib. Allah. Jadi kalau demikian, kita tak terhasil nanti
yang disebutkan oleh Nabi SAW, la yazalun nas, dalam riwayat yang lain disebutkan la yazalun nas, sentiasalah manusia yang orang Islam berada dalam kebaikan. Kebaikan yang macam mana? Iaitu menyegerakan berbuka puasa. Ya, alhamdulillah kita buat. Tapi di mana pula kita meletakkan solat maghrib kita? Kerana itu tuan-tuan sedang jemaah nikmati Allah, sedapatnya lah ya kita menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksudkan dengan menyegerakan berbuka puasa apabila telah tahqiq, confirm betul telah masuk waktu maghrib, telah pasti terbenam matahari. Sebab kalau andai kata kita berbuka sebelum daripada terbenam matahari, maka puasa kita tidak sah, wajib kita qada, walaupun pada hukum kita tidak berdosa sekiranya kita makan lebih dulu sebelum masuk waktu maghrib. Tak dosa sebab tersalah, tapi tetap juga wajib atas kita qada. Baik tuan-tuan sedang jemaah nonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan yang pertama tadi. Jadi bila kita nak berbuka, kita menyegerakan berbuka, kemudian kita mengawalkan solat maghrib. Jadi untuk dapatkan perkara ini, bagaimana caranya? Maka kita melihat pula satu hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullah, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan bahawa adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa ala rutabat, berbuka puasa dengan beberapa biji korma rutab. Rutab ni apa? Korma basah. Yang banyak jual kat kedai-kedai ni korma kering. Korma kering ni dipanggil tamar. Yang afdal, yang lebih utama korma basah. Sekarang ni musim viral aja. Orang jual korma basah sekarang ni RM30 setengah kilo. Boleh dah tuan-tuan beli, sedap. Besar pun besar. Dan kalau kita beli, kita akan dapat sunnah. Sunnah untuk berbuka puasa dengan rutab. Dan kalau tak ada rutab, tak ada korma yang basah, disambung dalam hadis tu fa'ala tamarat, Nabi SAW akan berbuka puasa dengan beberapa biji tamar, yakni kurma kering. Pilihan pertama rutab. Tak ada rutab, mungkin mahal. Ya, tak apa, kita berbuka puasa dengan tamar, kurma kering. Dan kalau tidak ada tamar, hasawatin min ma', bahawa puasa. Yang pertamanya kalau boleh dengan rutab, kurma basah. Kalau tak ada kurma basah, dengan tamar, yakni kurma kering. Kalau tak ada, dengan beberapa tegukan air kosong. Kenapa? Sebab dalam riwayat yang lain disebutkan kerana air kosong itu lebih membersihkan. Fa innahu tahur, ia akan lebih membersihkan. Ya, memang kita katakan memang ada sebahagian yang berpandangan kalau tak ada kurma maka berbukalah dengan benda yang manis. Kalau tak ada, tapi sebenarnya yang lebih sebagaimana yang ditarjihkan oleh Syekh Idris Marwawi rahimahullah dalam kitab Bahrul Madhi dalam membahaskan hadis yang saya bacakan tadi, maka dikatakan ini menunjukkan bahawa kalau tak ada kurma ialah dengan beberapa teguk daripada air kosong. Gitu tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kalau kita buat begini terhasil sunnahnya. Sunnahnya apa? Buka dengan kurma, lepas tu air kosong. Bersihkan mulut, sembahyang maghrib. Bersihkan mulut, sembahyang maghrib secara berjemaah. Jadi kita dapat apa? Kita dapat kebaikan yang Rasulullah sebut, la tazalu ummati fi khair, sentiasalah umat aku dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Dalam waktu yang sama kita juga menyegerakan solat maghrib, sebab kita juga kena lihat dalam riwayat-riwayat hadis bahawa Nabi SAW siap sembahyang maghrib, langit ni masih belum gelap. Kan maghrib kan memang masih terang-terang sikit. Siap maghrib, langit masih belum gelap.
Kalau kita sembahyang pukul 8 malam umpamanya, masya-Allah tabarakallah. Sayang, kita akan terlepas waktu yang paling afdal dan paling utama sewaktu kita berbuka puasa. Tuan-tuan sedang jemaah nikmati Allah. Selain daripada itu, 3 dah kita sebut. Segerakan buka dengan kurma, dengan air kosong, kemudian kita sembahyang maghrib berjemaah dengan waktu yang cepat. Bukan sembahyang maghribnya cepat, sembahyang tu pada awal waktunya. Kemudian sewaktu juga kita berbuka puasa, sebelum daripada kita berbuka puasa, kan juga riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat daripada Imam Tirmizi, Imam Ahmad, bahawa bagi orang yang puasa itu ada doa yang tidak ditolak. 3 disebut oleh Nabi SAW, 3 kumpulan yang tak ditolak doanya. Antaranya was-saimu hina yuftir, atau was-saimu hatta yuftir, bagi orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka, ataupun orang yang berpuasa sewaktu dia berbuka puasa. Jadi kita ambil dua-dua. Ambil masa sikit sebelum berbuka puasa, 10 minit, 5 minit paling lewat, 15 minit, duduk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pada nak menunggu waktu berbuka. Dia kadang-kadang kita tengok kat rumah, kita bertempior semua. Tu kan, yang maknya kat dapur, yang anak-anaknya baru nak pergi masuk bilik air lah, apa, bertempior semua. Mengapa tidak waktu nak berbuka duduk 10 minit, 15 minit? Bagi tuan-tuan yang jadi ketua keluarga, minta anak-anak okey 10 minit duduk semua kat meja makan. Cuma kat meja makan jangan letaklah makanan. yang masak sedap-sedap tu letak dulu dekat dapur, letak kurma dengan air kosong je dulu. Letak dulu. Jadi ada kurma, air kosong, duduk, semua duduk. Memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada berbuka. Ambil masa tu. Kemudian waktu berbuka puasa nanti bila dah confirm dah azan dan yakin kita telah masuk waktu, maka kita berbuka. Berbuka sambil kita memakan buah kurma itu, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak salah kita baca doa Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Dan tambah lagi doa, kan, yang diajar oleh Nabi SAW, dhahabadh dhama, telah hilanglah haus, wabtalatil uruq, dan telah basalah tekak dan juga urat-urat, wathabatil ajru indallah, dan insya-Allah, dan telah sabitlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang kita boleh baca tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah sewaktu kita berbuka. Biar berbuka kita itu berbuka yang memang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kita sebutkan ialah doa. Yang kelima tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah, apa lagi waktu kita berbuka, iaitu pastikan makanan yang kita berbuka itu adalah daripada sumber yang betul-betul halal. Pergi bazar Ramadan, tengok orang yang jual. Jangan tengok apa yang dijual, tengok orang yang jual. Kalau tengok orang yang jual umpamanya tudung pun tak pakai, yang lelaki pakai rantai leher, bukan kita nak tuduh dia ni jahat atau seumpama dengannya, tapi kita membuat pilihan. Kan kita disuruh pilih. Kita tak kata oh ni orang jahat ni, oh ni tak baik ni. Bukan gitu. Jangan sangka-sangka buruk pada orang begitu. Cuma kita membuat pilihan, nak pilih pembekal makanan yang lebih baik. Pilihlah orang yang kita nampak pada zahirnya orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Jangan ada syubhat pada makanan kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah membayangkan kepada kita tuan-tuan, kalau kita berbuka puasa dengan sumber yang haram atau memang makanan itu haram, umpamanya seperti orang yang sedang membangun sebuah istana tetapi meruntuhkan satu bandar. Buat satu istana tapi runtuh satu bandar, maknanya tak ada makna lah. Tak ada makna tuan-tuan. Sebab tu pilih, perhati sungguh makanan berbuka puasa kita itu. Pastikan betul-betul halal. Kemudian yang keenamnya tuan-tuan mati Allah, ini yang paling saya nak ambil berat, mudah-mudahan, iaitu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau boleh kita bacakan di sini.
Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, thumma ijtahid an tuftira ala ta'amil halal, tu tadi yang keempat. Yang kelima, wala tastakthir fatazida ala ma ta'kuluhu kulla lailatin fala farqa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu duf'atain fi duf'atin wahidah wa innamal maqsudu bis-siyami kathrus syahwatika wa tad'ifu quwwatika litaqwi biha ala taqwa. Yang mafhumnya lebih kurang, dan janganlah kamu banyak makan sehingga melebihi daripada apa yang biasa kamu makan pada tiap-tiap malam. Dan tidak ada bezanya kalau sekiranya kamu itu waktu kamu berbuka, mana tak puasa atau puasa, itu kamu makan ikut apa yang kamu patut makan. Tetapi kalau sekiranya kamu memenuhkan perut kamu itu dengan makanan-makanan yang 2 kali ganda daripada biasanya, maka di manakah matlamat dan tujuan puasa itu? Maknanya tuan-tuan, nak beritahu di sini, waktu kita berbuka puasa, berbukalah dengan makan malam. Makan malam saja. Umpamanya tadi kita dah beritahu, cepat buka, baca doa sebelum daripada buka. Sewaktu kita berbuka dengan korma ganjil 3 biji, sebiji 3 biji, kalau lapar lagi makan 5 biji. Makan makan korma tangan kanan, keluarkan biji korma pakai tangan kiri. Biji korma jangan diletakkan kembali dekat piring yang masih ada korma, adabnya macam tu. Kemudian kita bersihkan gigi, siwak sikit. Kemudian kita sembahyang maghrib fardu secara berjemaah. Kemudian kita sembahyang sunat ba'diyah. Kemudian kita mandi. Ataupun kalau nak mandi kemudian sebelum daripada kita pergi tarawih, ya silakan. Kemudian selepas, yang penting selepas daripada kita sembahyang fardu maghrib itu, kita makan malam. Saya ulang tuan-tuan, makan malam. Sekali lagi saya ulang, makan malam. Kalau biasa makan malam, nasi ayam penyet ajalah cukup. Kenapa nak dibawa sekali kari pap yang sarapan pagi punya dengan mi goreng? Kan? Kenapa nak dibawa tu popiah yang kita makan masa minum pagi? Kenapa nak dibawa tu sup yang kita makan waktu tengah hari? Ayam goleknya, pisang gorengnya minum petang. Dan paling dahsyat, yang murih punya dah kumpul waktu kita buka puasa. Tuan-tuan, kalau demikian, maka apa nilai daripada tujuan dan matlamat kepada puasa? Sebab tujuan asal kepada puasa ialah supaya kita ini menahan dan melatih nafsu kita, jangan diikutkan sangat nafsu. Tapi kalau kita melayan nafsu kita betul-betul sewaktu berbuka puasa, tuan-tuan, maka ketika itulah kita akan lihat ramai pecundang-pecundang dalam sembahyang tarawih yang nampak zahirnya, yang baca Qurannya lagi apa. Masa hari pertama penuh masjid, baru suku akhir dah kurang dah, daripada penuh tinggal separuh akhir lagi kurang. 10 yang akhir, waktu Allah nak bagi bonus yang paling banyak, makin kurang orang. Kenapa? Antara sebabnya pada pandangan kami ialah kalah sewaktu berbuka puasa. Betulkan, buka puasa cukup. Apa yang biasa kita makan waktu kita berbuka puasa, kita makan. Maaf, waktu yang kita makan malam cukup satu jenis. Cukup tuan-tuan, memadai. Sebab apa? Sebab apabila kita makan dengan kadar yang sekadarnya untuk berbuka puasa, ni yang penting juga ni. Nanti malam kita akan bangun sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, kata Nabi SAW, kerana pada sahur itu ada keberkatannya. Dibaca dengan sahur, maknanya makanan yang kita makan waktu sahur. Dibaca dengan suhur, iaitu perbuatan makan sahur. Dua-dua riwayat ada.
Dalam kitab hadis kadang ditulis dengan suhur, kadang-kadang tulis dengan sahur. Dua-dua. Jadi maknanya perbuatan makan sahur dan makan makanan yang ada waktu kita makan waktu sahur, kedua-duanya berkah. Makannya berkat, makanannya pun berkat. Berkat bagaimana? Berkat tuan-tuan, bila kita sebut pasal berkat, konsep berkat ziyadatu fi khair, iaitu bertambahnya pada kebaikan. Dia puasa kan memang Allah nak bagi bonus banyak-banyak. Amalan pahala kita Allah ganda sampai 70 kali ganda, 2 daripada Ramadan. Jadi macam mana supaya kita ini dapat merebut kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi? Itulah dia. Caranya macam mana? Bangun sahur, makan sahur, jangan tak makan. Tapi kalau umpamanya kita sudah makan melebihi daripada jumlah yang sepatutnya sewaktu kita berbuka puasa, nanti malam nak sahur, makan sahur masih kenyang. Kenyang makan berbuka tak habis lagi. Akhirnya tak bangun sahur. Rugi. Sebab itu anjurannya kita hanya makan malam, sekadar makan malam. Bila sahur, kita makan sahur. Makan sahur tuan-tuan. Sebab apa? Sahur itu berkat. Berkatnya nanti tuan-tuan akan dapat rasakan. Waktu siang bulan Ramadan, kita akan lebih cergas. Kita akan lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dengan keberkatan sahur. Malam, kita makan malam saja tak memenuhkan perut. Nanti kita boleh bangun lebih awal nanti untuk kita bangun sahur. Maka akan terhasil semua perkara yang patut kita buat sewaktu kita melaksanakan ibadah puasa yang memang Allah sebut dalam ayat, di hujung ayat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa dengan sebab puasa. Justru itu sahur jangan tak sahur. Cuma bila sahur tuan-tuan, antara perkara yang penting juga waktu bersahur ialah janganlah makan sahur je. Bayanglah juga 2 rakaat paling kurang. Kita punya apa? Kita punya tahajud. Kemudian bila sahur, antara makanan sahur yang bagus untuk kita makan ialah kurma, di samping makanan-makanan yang lain. Dan juga bila sahur tuan-tuan, sahur ambil kira waktu imsak. Ambil kira waktu imsak. Ya. Kalau kita makan selagi belum terbit fajar, selagi belum azan subuh, memang sah kita punya puasa. Tapi imsak 10 hingga 15 minit sebelum masuk waktu, itu adalah sunnah daripada Nabi SAW. Sebab Rasulullah akan berhenti makan sahur, ditanya pada sahabat berapa lama, lebih kurang 50 ayat. Maka 50 ayat diijtihadkan para ulama lebih kurang berapa lama? Iaitu lebih kurang 10 hingga 15 minit. Berhenti makan. Dengan demikian, kita akan punya masa untuk membersihkan mulut dan mengambil masa yang sangat penting sebagai merealisasikan apa yang disebutkan oleh Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, iaitu mereka orang-orang yang memperbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya, elokkanlah kita punya berbuka puasa dengan kurma, air kosong, sembahyang maghrib berjemaah pada awalnya. Kemudian kita hanya makan malam sahaja, tak makan benda-benda yang lebih daripada keperluan. Malam kita bangun sahur, makan sahur, ambil masa juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan dengan cara demikian puasa kita akan lebih sempurna. Puasa kita akan menyebabkan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.